Assalamualaikum, saya Muhammad Izham bin Idrus. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Aziz Haikal bin Muhammad Khalid dari Unit Y2. Dalam pembentangan kami pada hari ini, kami akan menerangkan beberapa perkara. Setiap perkara telah kami pecahkan kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama, kami akan menghuraikan tentang pengenalan sastra kanak-kanak, asas kritikan sastra dan analisis lagu kanak-kanak. Baiklah, seterusnya pada bahagian 2 kami akan menayangkan simulasi didik hibur yang dirakam oleh kami berdua yang mengikut situasi di dalam kelas masa sesi pembelajaran. Pengenalan sastra kanak-kanak. Apa itu sastra kanak-kanak? Sastra kanak-kanak ialah sastra yang dihasilkan dalam bentuk buku yang boleh dibaca oleh kanak-kanak. Sastra ini mampu menimbulkan keseronokan kepada mereka dan dihasilkan dalam bentuk tulisan dan ilustrasi. Selain itu, sastra kanak-kanak juga merupakan elemen yang mampu melengkapkan perkembangan kanak-kanak. Di samping itu, sastra kanak-kanak berupaya memberi keseronokan, dapat merangsang imajinasi di samping membantu kanak-kanak untuk mengenal dan memahami diri sendiri. Sastra ini juga membolehkan kanak-kanak memahami bahasa secara semula jadi, membantu mendapatkan maklumat dan memupuk nilai-nilai murni dalam diri golongan kanak-kanak. Terdapat banyak jenis karya sastra kanak-kanak. Antaranya termasuklah cerita penglipu lara, cerita binatang, cerita jenaka Melayu, novel, cerpen, drama dan puisi. Puisi pula terbahagi kepada dua, iaitu puisi tradisional dan puisi moden. Dalam pembentangan ini, kami akan menumpukan perhatian kepada satu karya sastra dalam puisi tradisional, iaitu lagu kanak-kanak. Baiklah, seterusnya kami akan menerangkan 6 ciri asas kritikan sastra, iaitu yang pertama, asas kritikan sanjungan, yang kedua, kritikan teguran, yang ketiga, kritikan saranan, yang keempat, kritikan pendekatan, yang kelima, kritikan penganalisisan, dan yang terakhir sekali, kritikan penilaian. Kami akan menerangkan satu persatu konsep bagi setiap ciri asas kritikan sastra tersebut. Kritikan sanjungan. Apakah yang dimaksudkan dengan kritikan sanjungan? Secara umumnya, sanjungan bermaksud pernyataan rasa kagum dan senang terhadap orang lain. Hal ini bermaksud kritikan sanjungan ini merupakan kritikan untuk menyanjung dan menunjukkan rasa kagum terhadap sesuatu karya sastra. Tujuan kritikan sanjungan ini adalah untuk memuji karya dan pengarang karya tersebut. Karya tersebut berupaya menghasilkan pemikiran yang bernas dan mampu menampilkan elemen karya yang menarik. Yang kedua ialah kritikan teguran. Kritikan teguran bersifat memberi teguran dan peringatan secara ikhlas. Kritikan teguran bersifat lebih praktikal. Hal ini kerana pengkritik melaksanakan kajian terhadap karya sastra dengan lebih berimbang. Pengkritik juga menyatakan keistimewaan dan kekuatan teks serta menunjukkan kekurangan teks tersebut. Yang ketiga ialah kritikan saranan. Kritikan saranan ialah kritikan untuk memperbaiki kekurangan serta memantapkan unsur-unsur yang membina dalam karya. Kritikan saranan juga memberi alternatif untuk membaiki kekurangan yang ada dalam sesuatu karya.
kritikan ini juga mengalirkan nilai positif serta signifikan kepada pembaca, pengarang dan pengkritik itu sendiri. Baik, bagi ciri kritikan pendekatan, pendekatan merupakan suatu proses mendekati sesuatu karya. Kritikan ini merupakan suatu usaha untuk mencapai pengertian terhadap sesuatu penelitian. Dalam bidang kritikan, pertimbangan atau penilaian pengkritik berlandaskan suatu aspek atau tinjauan tertentu. Landasan ini merujuk kepada penggunaan teori atau ilmu tertentu. Pendekatan kritikan yang berkembang di tanah air ialah pendekatan intrinsik, pendekatan ekstrinsik, pendekatan moral, pendekatan psikologi, pendekatan sosiologi dan pendekatan arketip. Bagi ciri kritikan penganalisisan, kritikan penganalisisan merupakan kritikan bersifat penyelidikan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, termasuk menentukan kedudukan, prestasi atau pencapaian sesebuah karya sastra. Pengkaji melakukan penelitian dengan menghurai dan menganalisis karya tersebut. Dalam analisis tersebut, pengarang membuat huraian terperinci terhadap bahasa, permulaan dan pengakhiran cerita, motif, citra, watak, pemikiran, perlambangan, nilai, sudut pandangan, aliran dan ideologi dalam karya berkaitan. Pendekatan ini juga melihat bagaimana teknik penulisan sesebuah karya sastra dari genre tertentu. Kritikan ini bermatlamat untuk mengesan kecenderungan pengarang sama ada menulis sesebuah karya berbentuk konvensional atau eksperimental. Kerja-kerja mengkritik menggunakan ilmu dan teori tertentu untuk mencapai tujuan analisis berkenaan. Ciri kritikan penilaian. Pengkritik yang melakukan kritikan penilaian melihat adakah sesebuah karya sastra itu bermutu atau sebaliknya. Pengkritik haruslah bijaksana, adil, saksama dan dapat mengemukakan hujah yang konkret sebelum membuat justifikasi terhadap sesuatu karya sastra. Pengkritik perlu mengetahui banyak aspek, iaitu pengarang yang menghasilkan karya, subjek yang dibincangkan, persekitaran, ras dan waktu karya dipaparkan. Pengkritik tidak berat sebelah, emosional dan memihak. Dalam pembentangan kami pada hari ini, kami akan menganalisis dua buah lagu kanak-kanak. Lagu yang pertama ialah lagu Bapaku Pulang dan lagu yang kedua ialah lagu Rasa Sayang. Dalam pembentangan kami pada hari ini, kami akan menganalisis dua buah lagu kanak-kanak. Lagu yang pertama ialah lagu Bapaku Pulang dan lagu yang kedua ialah lagu Rasa. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, saya akan menganalisis lagu Bapaku Pulang berdasarkan kritikan teguran. Berdasarkan kritikan teguran, pengkritik dikehendaki untuk menyatakan keistimewaan dan kekuatan karya serta menunjukkan kekurangan karya tersebut. Baiklah, melalui lagu Bapaku Pulang ini, keistimewaan yang ada dalam lagu ini ialah lagu Bapaku Pulang merupakan sebuah lagu yang ringkas serta mudah untuk diingati oleh setiap golongan masyarakat. Hal ini kerana lagu ini terdiri daripada kata dan bahasa yang mudah serta tidak membebankan setiap golongan, terutama sekali golongan kanak-kanak. Selain itu, kekuatan bagi lagu ini ialah penggunaan kata dan bahasa yang bersifat mudah untuk difahami. Setiap kata dan bahasa yang ada dalam lirik lagu Bapaku Pulang ini mudah difahami oleh setiap golongan, terutama sekali golongan kanak-kanak. Oleh itu, terbuktilah bahawa lagu ini memang sesuai untuk dijadikan sebagai lagu kanak-kanak. Akhir sekali, bagi kekurangan lagu ini,
Lagu ini bersifat kurang logik. Hal ini kerana jika kita dapat lihat dalam rangkap pertama lagu ini, saya nyanyikan, kereta kecil warna merah akan kubawa ke sekolah. Jika difikirkan, mungkin kereta itu bersaiz kecil dan boleh dibawa ke sekolah. Namun kita lihat pula di rangkap kedua lagu ini, iaitu marilah adik mari naik, boleh ku bawa jumpa nenek. Berdasarkan lirik ini, abang mengajak adik untuk menaiki kereta tersebut. Jika kita lihat dalam rangkap pertama, kita berfikiran bahawa kereta itu bersaiz kecil. Namun apabila kita teruskan ke rangkap kedua, kereta itu boleh dinaiki pula oleh abang dan adik. Jadi kereta itu mungkin bersaiz besar. Jadi di sini tiada kesinambungan antara rangkap pertama dan rangkap kedua. Dan lagu ini bersifat kurang logik. Saya rasa itu sahaja analisis saya berkaitan dengan lagu Bapaku Pulang. Saya serahkan kepada analisis lagu seterusnya. Baiklah, terima kasih Izham. Bagi analisis lagu kedua pula, saya Haziq akan menganalisis lagu Rasa Sayang berdasarkan kritikan sanjungan. Kritikan sanjungan ini adalah kritikan untuk menyatakan rasa kagum dan senang terhadap orang lain. Selain itu, kritikan sanjungan juga adalah salah satu cara untuk memuji karya dan pengarangnya kerana mampu menghasilkan karya yang berkualiti. Jadi, apa saya ingin kaitkan dengan kritikan ini ialah pengarang bijak untuk menampilkan elemen karya yang menarik untuk kanak-kanak. Kerana lagu Rasa Sayang ini merupakan sebuah karya puisi kanak-kanak yang boleh dikatakan cukup popular dalam kalangan masyarakat Melayu. Maka, lagu ini memang dekat dengan jiwa kanak-kanak dengan elemen positif yang dibawa telah menjadi hiburan yang bermanfaat kepada kanak-kanak. Hal ini kerana jika kita perhatikan karya ini tidak dilihat oleh muziknya, namun dilihat dari segi liriknya. Sebagai contoh, rasa sayang hey, rasa sayang sayang hey, hey lihat nona jauh, rasa sayang sayang hey. Baik, dalam lirik tersebut seolah-olah sedang membangkitkan rasa kasih sayang dalam diri kanak-kanak. Bagi seterusnya, pengarang juga telah berjaya menyusun melodi lagu ini untuk menghidupkan suasana gembira untuk hati kanak-kanak ketika menyanyikan lagu ini. Hal ini dilihat apabila kanak-kanak akan menyanyi dengan penuh semangat dan keriangan. Selain itu, pengarang juga telah menerapkan beberapa fungsi daya intelektual, ketajaman dan kebernasan fikiran. Jadi dalam lagu ini, penerapan elemen tersebut dapat diterapkan apabila kanak-kanak menyanyikan lagu tersebut dan memahami makna yang ingin disampaikan dengan baik. Yang terakhir sekali, kita dapat lihat pengarang juga pandai untuk mengatur pengulangan kata di dalam lirik yang semestinya akan memberi kesan kepada kanak-kanak untuk berfikir dengan lebih baik tentang makna di sebalik lagu tersebut. Itu saja bagi analisis lagu Rasa Sayang. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum murid-murid. Jadi cikgu hari ini cikgu nak ajar secara berhibur. Jadi kita akan belajar dan mendidik secara berhibur. Jadi murid-murid, boleh murid-murid bacakan apa yang ada kat depan ni? P-A-K, K-U-K, Bapaku, P-U-K, L-A-N-G, pulang. Ya, jadi Bapaku pulang. ya, siapa tahu Bapaku Pulang tu apa? Lagu. Lagu? Okey, betul ke lagu? Okey, kita akan tengok. Okey, slide seterusnya. Jadi, cikgu nak Haziq, tolong bacakan. Baca je. Baca Bapaku pulang dari kota. Ya. Bapaku belikan kereta. Ya.
Kereta kecil warna merah Ya, boleh ku bawa ke sekolah. betul. Ini? Ya, Kereta kecilku berbunyi. Ya. Marilah adik, mari naik. Boleh ku bawa jumpa nenek. ya betul. Inilah lirik lagu Bapa Ku Pulang. Tapi kita tak tahu kan rentak dia. Ya, Macam tak sedap je. Okey, cikgu akan dengarkan kalian semua rentak lagu ni supaya kita rasa seronok lah, baru kita rasa sedap. Let's go. Kita mainkan lagu ini. Cikgu nak semua nyanyi ramai-ramai boleh? Boleh, boleh. Okey. Teng, teng, teng. Teng, 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 teng. Bapakku pulang dari kota. Bapakku belikan kereta. Kereta kecil warna merah. Boleh ku bawa ke sekolah. Pon, 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 pon. Kereta kecilku berbunyi. Marilah adik, mari naik. Boleh ku bawa jumpa nenek. Okey, seronok tak nyanyi lagu tu? nak. Okey. Apa yang cikgu nak ajar ni bukan cikgu nak ajar menyanyi, tapi cikgu nak kaitkan lagu ni dengan budaya dan bahasa masyarakat Melayu. Okey, start seterusnya. Okey, kita dapat lihat kat sini wahana kesantunan bahasa dan budaya. Apa hubung kait lagu Bapa Ku Pulang yang kita nyanyi tadi dengan bahasa dan budaya masyarakat Melayu? Jadi kita dapat lihat kat sini rangkap pertama lagu ini, Bapakku pulang dari kota, bapakku belikan kereta, kereta kecil warna merah, boleh ku bawa ke sekolah. Jadi melalui rangkap pertama, apa yang kita dapat? Siapa-siapa tahu tak apa yang berkaitan dengan masyarakat Melayu? Saya tak tahu. Tak tahu lagi. Okey, tak tahu. Baik cikgu jelaskan. Okey, dalam rangkap pertama ini kita dapat mengenal pasti nilai murni, iaitu nilai kasih sayang bapa terhadap anaknya. Kat mana kita boleh tengok? Ini kita dapat lihat dalam ayat ini. Bapakku pulang dari kota, bapakku belikan kereta. Jadi bapa itu membelikan anaknya sebuah hadiah. Ini menunjukkan bapa itu menyayangi anaknya dengan membelikan hadiah. Hal ini berkait rapat dengan budaya Melayu. Dalam masyarakat kita dapat lihat setiap ayah mestinya menyayangi anak-anak mereka. Selain itu, kita dapat lihat juga dalam rangkap pertama ini sikap keterujaan kanak-kanak. Kanak-kanak amat teruja untuk menunjukkan mainan baharu kepada rakan-rakan. Ini kita dapat lihat dalam rangkap pertama di baris ini. Kereta kecil warna merah boleh ku bawa ke sekolah. Jadi kita dapat lihat bahawa murid ini berasa sangat teruja untuk membawa kereta mainan itu ke sekolah. Ini tidak asing lagi dengan masyarakat Melayu, di mana kanak-kanak Melayu, bukanlah kanak-kanak Melayu je, kanak-kanak memang sifat kanak-kanak ni akan berasa teruja untuk menunjukkan mainan baru kepada rakan-rakan mereka. Okay, kita tengok pula rangkap kedua. Cikgu, Ya. tapi kat sekolah tak boleh bawa mainan. Okey, kat sekolah tak boleh bawa mainan. Itulah kan lagu ni. Tak bagus. Tak apalah. Okey, kita tengok pula rangkap kedua. Okey. Rangkap kedua, pom. Ini pom ni cuma untuk menyedapkan, masukkan dengan rentak lagu tu. Kalau tak ada pom ni, dia jadi tak sedap lah lagu tu. Jadi, kereta kecil ku berbunyi, marilah adik mari naik, boleh ku bawa jumpa nenek. Kita tengok apa yang kita dapat daripada rangkap kedua ini. Rangkap kedua ini telah menunjukkan nilai kasih sayang dalam kehidupan berkeluarga. Kat mana kita dapat lihat? Maksudnya kita dapat lihat dekat ni, boleh ku bawa jumpa nenek. Apa yang kita dapat? Melalui baris ini kita dapat mengenal pasti bahawa nilai menyayangi cucu menyayangi neneknya.
kerana cucu ni nak bawa kereta itu untuk menziarahi neneknya. Jadi maksudnya cucu ni sayanglah dekat neneknya. Dia nak ziarah nenek tersebut. Okey, seterusnya abang menyayangi adiknya. Kat mana kita dapat lihat? Dapat lihat di baris marilah adik mari naik. Maksudnya kasih sayang abang itu, dia mengajak adik dia untuk naik, untuk main bersama-sama kereta kecil itu. Jadi nampak tak kat sini lagu Bapaku Pulang dari Kota ini amat berkait rapat dengan budaya dan masyarakat Melayu. Nampak tak? Nampak. Tapi saya pelik Ya. Itu mainan dia boleh naik Cikgu pun tak tahu. Cikgu bayangkan kereta mainan yang kecil tu, tapi boleh jadi juga kereta yang, pernah tengok tak kereta yang kita budak-budak boleh naik tu dekat Oh benar. Pasaraya. Saya ada kat rumah, saya ada. Awak ada. Okey, cikgu nak awak bawa okey nanti. Minggu depan saya bawa. Okey, terbaik. Yeah. Okey. Jadi kesimpulannya kat sini, cikgu nak setiap nilai-nilai murni yang cikgu sebutkan tadi, nilai kasih sayang, nilai mengambil berat, cucu mengambil berat dekat neneknya, cikgu nak murid-murid cikgu ni mengamalkan nilai-nilai murni ni dalam kehidupan seharian. Boleh? Boleh. Okey, itu sahaja. Okey, kita akan teruskan dengan lagu kedua. Tangan. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Duduk. Okey. Tadi saya dengar korang dah belajar lagu pertama dengan Cikgu Izham. Betul tak? Betul. Lagu apa Bapaku Pulang. Bapaku Pulang. Itu lagu tak best ni. Ni lagu yang paling best. Wah. Okey. Nama tajuk lagu dia Rasa Sayang. Tahu tak lagu apa ni? Tak tahu cikgu. Takkan tak tahu. Cikgu saya tak pernah dengar pun. Tak pernah dengar. Okey, sekarang kita tengok. Cikgu saya nak baca. Sabar. Okey. Okey, ni cikgu nak tunjuk ni lagu Rasa Sayang. Okey, nak baca kan? Baca dulu. Rasa sayang he. Rasa sayang saya he. Hey. Lihat nona jauh. Rasa sayang saya he. Buah cempedak di luar pagar. Ambilkanlah tolong-tolokkan. Saya budak baru belajar. Kalau salah tolong tunjukkan. Okey, bagus. Pandai membaca sekarang. Cikgu bosan lah cikgu. Sabarlah, tak ada lagunya lagi. Oh, okey. Bosan ya? Okey, mesti start lagu. Okey, ni kita nyanyi sama-sama. Yeay. Nyanyi sama-sama Boleh cikgu. Okey, bagus. Ni cikgu nak. Rasa sayang, hey, rasa sayang, sayang, hey, hey, lihat nona jauh. Rasa sayang, sayang, hey, rasa sayang, hey, rasa sayang, sayang, hey, hey, lihat nona jauh. Rasa sayang, sayang, hey, buat cempedak di luar pagar. Ambilkanlah tolong-tolongkan. Kami budak baru belajar. Kalau salah tolong tunjukkan. Rasa sayang, he, rasa sayang, sayang, he, he, lihat nona jauh. Rasa Ini boleh tak bersemangat weh. Nyanyi weh. rasa sayang, he, rasa sayang, sayang, he, he, lihat nona jauh. Rasa sayang, sayang, he, buat cempedak di luar pagar. Ambilkanlah tolong-tolongkan. Kami budak baru belajar. Kalau salah tolong tunjukkan. Rasa sayang, hey, rasa sayang, sayang, hey, hey, lihat nona jauh. Rasa sayang, sayang, hey, rasa sayang, hey, rasa sayang, sayang, hey, hey, lihat nona jauh. Rasa sayang, sayang, hey. Yeay. Cikgu. Ulang balik lah macam best lah. Cikgu juga lah. Tapi cikgu dah suka lagu ni. Saya pun suka cikgu. Suka kan? Suka. Dah zaman cikgu kecil-kecil pun dah ada lagu ni. Oh, rasa sayang. Rasa sayang. Memang best lah. Okay. So cikgu nak terangkan mengenai lirik lagu ni. Okay, kali ni cikgu nak hubungkan lagu Rasa Sayang tadi tu. Lagu apa?
Lagu rasa sayang. Lagu yang paling best tadi tu dengan bahasa dan budaya masyarakat Melayu. Okey. So, langkah satu. Okay, you baca. Rasa sayang hey, rasa sayang sayang hey. Hey, lihat mana jauh, rasa sayang sayang hey. Okey, kat sini kita nampak yang masyarakat Melayu kita tak kisahlah berbilang tahun, mereka menerapkan nilai kasih sayang dalam hidup bermasyarakat. So, dalam baris ketiga dia menunjukkan kata Nona. So, kita tak... Cikgu Nona tu siapa? Cikgu dah kenal. So, Nona ni kita tak tahu siapa. So, mungkin dia gelaran bagi mungkin nenek dia ataupun jiran dia, mak dia, adik-beradik dia dah tahu lah. Yang penting ni seseorang yang dia Sayang. So, kita nampak yang masyarakat Melayu memang saling sayang menyayangi antara satu sama lain. Okay? Faham tak faham? Faham. Kena saling memang menekankan nilai kasih sayang dalam masyarakat. Okay, rangkap kedua. Buat cepedak di luar bagan. Ambil dikalah, tolong colokkan. Saya mudah baru belajar. Kalau salah, tolong tunjukkan. Okey, dalam rangkap dua ni nampak yang masyarakat Melayu menunjukkan nilai merendah diri dalam baris yang ketiga dan keempat. Dia cakap apa? Saya mudah baru belajar. Kalau salah, tolong tunjukkan. So, dia merendah diri yang dia budak yang baru belajar. So, dia tak segan untuk menerima teguran atau dibetulkan oleh orang lain. So, menunjukkan yang cakap Melayu boleh menerima teguran dan suka dan saling nasihat menasihati antara satu sama lain. So, selain itu, yang terakhir sekali, masyarakat yang rajin belajar. Okey, dalam baris ketiga, saya baru belajar menunjukkan yang masyarakat Melayu suka belajar dan tak segan untuk tahu apa yang mereka sendiri tak tahu. Itu bukan usaha orang Melayu lah. Faham tak? Cikgu saya rajin belajar. Bagus. Bagus, teruskan sampai tak darah. Okey? Okey. Okey, itu saja. Okey, kesimpulannya. Lagu kanak-kanak tak kira lah nak rasa sayang ke tadi yang Cik Rizam ajar apa? Lagu Bapakku Pulang. Bapak pulang. Banyak lagi lah lagu mempunyai nilai murni dia, nilai yang tersirat dia dalam lagu masing-masing. So, saya nak semua murid-murid amalkan setiap nilai murni tu dalam kehidupan seharian. Boleh cikgu. So, murid cikgu akan jadi yang terbaik, jadi yang berguna pada masa akan datang. Jangan jadi macam cikgu dulu lah. Okay? Cikgu jahat ke dulu? Tak, cikgu sangat baik. Okay? Okey. Okay, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Waalaikumsalam cikgu.